وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah. Kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita masih menggunakan susunan daripada buku Hidup Ustaz Syamad Doa dalam Al-Quran, kisah dan tafsirannya, insya-Allah. Dan hari ini kita akan sambung pada doa yang ke-23. Ada 60 doa semua yang disusun. Malam ni doa yang ke-23. Doa pada surah Al-A'raf ayat 126. Allah menyebutkan doa ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Surah Al-A'raf ayat 126. Baik, maksud dia, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkan kami dalam keadaan Muslim, dalam keadaan Islam, yakni berserah diri kepada kamu. Baik, kisah dan tafsiran. Siapa yang panjatkan doa ni? Dan apa kisah di sebalik dia? Doa ini ialah doa yang dipanjatkan oleh ahli-ahli sihir Fir'aun yang beriman kepada Allah. Sejurus peristiwa sihir-sihir mereka dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Mereka menerima ugutan daripada Fir'aun yang marah atas tindakan mereka mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan sekalian, Masjid Muhammad. Jadi kisah ni ialah orang-orang ahli sihir Fir'aun yang asalnya pi untuk lawan Nabi Musa alaihi salam dengan sihir mereka, tapi akhirnya Masjid Muhammad, paginya mereka ahli sihir, petangnya mereka syahid di jalan Allah. Oh, ni hebat ni. Paginya ahli sihir pi nak perang, nak pi lawan dengan Nabi, tapi petang tu mereka syahid di jalan Allah SWT. Tuan-tuan, mukjizat ni apa? Mukjizat ini ialah perkara yang mencari adat. Mukjizat ini khas kepada para nabi dan para rasul saja. Mukjizat ni Allah bagi pada para nabi dan para rasul saja. Kalau orang-orang saleh ataupun waliullah, dia panggil karamah. Karamah, benda mencari adat. Nah, biasanya Ustaz Syamad, kalau orang-orang soleh ni, orang-orang alim ni, tuan-tuan sekalian, Ustaz Syamad, yang Allah bagi karamah ni, dia tak bangga-bangga dengan karamah dia. Selalunya orang recognize karamah dia hanya selepas kewafatan dia. Lepas dia wafat, lepas dia meninggal, baru orang duk bincang, oh hebatnya syekh ni, oh hebatnya ni waliullah ni. Kadang-kadang nampak dia kat sini, kat sana pun nampak. Salih alaihi Muhammad duduk kat sini, orang pi dia makan kenduri kat sini, dekat sana makan kenduri pun dia ada juga. Salih alaihi Muhammad dekat sini dia ada, kat Mekah orang jumpa dia panggil karamah. Karamah Ustaz Syamad. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Allah boleh bagi kepada orang-orang yang dia ingini, para waliullah, orang yang dekat dengan Allah. Boleh.
Tapi para nabi dan para rasul, benda mencari adat ni dia panggil mukjizat. Dan biasa mukjizat yang Allah bagi kepada para nabi dan rasul ni tuan-tuan, dia sesuai dengan keadaan masyarakat pada waktu tu. Kalau Nabi Musa AS pada zaman dia tuan-tuan sekalian, ramai ahli sihir. Dan ahli sihir ini dipandang mulia di dalam masyarakat. Masyarakat kalau ada orang pandai sihir, lagi terror sihir dia, lagi mulia di kalangan masyarakat. Masyarakat yang pandang dia hebat. Maka Allah bagi kepada Nabi Musa AS mukjizat yang lebih hebat lagi daripada sihir-sihir ahli sihir ni. Faham tuan-tuan yang Ustaz Syuman? Mai pula Nabi Isa AS, zaman Nabi Isa AS, waktu tu ramai tabib-tabib. Tabib ni, doktor-doktor ni ramai pada zaman tu, orang pandai berubat orang. Kenapa saya faham? Jadi Allah jadikan mukjizat Nabi Isa AS waktu tu, boleh ni bagi sembuh sopak. Waktu tu orang tak erti nak buat, tak macam mana, tak tahu nak mengubat penyakit sopak. Salih Ahmad, bukan takat tu, boleh menyembuhkan orang buta. Orang kata, oh ada pakar mata boleh ubat orang buta. Tak, yang ni buta, kalau buta sakit mungkin ada ubat dia, boleh bagi sembuh. Tapi Nabi Isa boleh menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta mata semenjak lahir. Lahir buta dah, dia boleh ubat. Biiznillah, dengan izin pada Allah. Mukjizat. Bahkan kemuncak pada mukjizat Nabi Isa AS apa? Menghidupkan orang yang telah mati. Yang ni tak ada para doktor yang boleh buat. Menghidup dengan izin daripada Allah. Dia boleh hidupkan orang yang mati. Ini mukjizat Nabi Isa AS. Pasal apa? Pasal zaman tu banyak tabib. Mai zaman Nabi Muhammad SAW, apa dia? Syair. Orang-orang Arab ni tuan-tuan sekalian semua pandai-pandai syair. Teringat saya kisah tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Abu Dzar Al-Ghifari, macam mana dia boleh masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, dia ni, kalau tuan-tuan tahu, orang Ghifar ni, orang dia duduk di antara Mekah dengan Syam tu, perjalanan nak pergi daripada Niaga tu, dia punya perjalanan highway dia tu selalu akan berjumpa dengan ni kelompok Ghifar ni. Kelompok Ghifar ni kelompok yang suka pergi apa, dia panggil lanun ni, padang pasir, suka pergi rampas barang-barang orang duk pergi berniaga. Dan di antara pembesar daripada ni tuan-tuan sekalian ni lah, nama dia Jundub ibni Junadah radhiyallahu anhu. Dia digelar Abu Dzar Al-Ghifari. Tentang kenal Abu Dzar kan? Banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dia salah seorang daripada orang-orang kanan lah, orang-orang yang hebat-hebat lah, duduk dalam kelompok Ghifar. Satu hari tuan-tuan, bila dia duduk berjumpa dengan orang yang duduk lalu lalang tu, duduk dengar cerita, kata ada seorang yang mengaku Nabi di kota Mekah. Dia pun teringin nak tahu ni, siapa dia ni, selalu orang duk sebut sangat nama dia ni, orang ni siapa ni. Akhirnya tuan-tuan, dia suruh adik dia ni tuan-tuan, orang yang mahir syair. Lalu Ustaz Syamad dia kata, adik tolong Ustaz pergi tengok Ustaz dekat Mekah tu, pergi cek tengok betul ke ni ada orang yang mengaku Nabi ni, dia ni macam mana, mai hantar maklumat tu kat abang. Adik dia pun pergi lah tuan-tuan, sampai kat Mekah berapa lama, kemudian adik dia balik. Dia pun tak sabar tunggu adik dia. Adik dia pun tanya adik dia, jumpa ada orang tu? Jumpa abang. Orang ni, subhanallah, orang ni dia punya syair sangat hebat. Al-Quran tu, dia punya syair dia sangat hebat. Dan saya yakin syair yang dia baca lagi ni bukan syair calang-calang, ini bukan ciptaan manusia. Saya tahulah, saya orang syair. Waktu tu orang-orang Arab tuan-tuan sekalian semua mahir-mahir syair ni. Dia kata yang syair yang dia baca ni bukan calang-calang, ini bukan orang buatnya. Dia kata aku tak puas lah dengar ni, tak puas dengar. Dia kata aku nak pergi sendiri lah, tolong Ustaz jaga anak aku, jaga keluarga aku Ustaz ni, bagi aku nak pergi cari Ustaz ni siapa lelaki ni betul-betul yang hang duk cerita ni. Dia pun pergi lah tuan-tuan sekalian, soleh selamat. Sampai dekat sana tuan-tuan, cuma adik dia pesan, kalau pergi sana jangan duk tunjuk sangat kata nak cari dia tu, pasal siapa nampak cenderung kat dia baik dengan dia, sekali kena siksa. Dia pun bila sampai kat sana tuan-tuan, tak tahu arah nak pergi mana, pergi tunggu dekat dengan kawasan Kaabah, tunggu aja. Nak tanya orang tak berani, sekali jadi macam-macam, tapi tak tahu pula yang mana bendera ni, mana bendera tu tak kenal. Ni, habis tu duduk diam, duduk tunggu. Sampailah berjumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ni nak cerita, dalam ramai-ramai boleh tak dia berjumpa dengan Abu Jahal? Boleh tak agak-agak? Boleh jumpa dengan Abu Lahab? Boleh, geng-geng tu duk ada waktu tu. Faham ni Syamad? Tapi tak, pasal dia mencari hidayah, Allah bagi dia bertemu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kata, Syamad, tuan ni mai pada mana? Adalah mai tempat-tempat kata. Tuan ni cari siapa kat sini? Tak ada siapa. Dia tak berani nak cakap, dia kan kenal. Tak nak cari siapa-siapa. Lah ni kot kenal lah, songkok putih, songkok hitam.
Tak pakai sokok boleh lah, agak-agak boleh cam. Waktu tu semua pakai semacam ya. Dia kata, Ustaz Syamad, tak ada cari siapa, tak apalah. Tuan tidur mana ni? Tak ada nak tidur mana, mai tidur rumah saya malam ni. Dia pun tidurlah di rumah Sayyidina Ali malam tu. Esok pagi-pagi dia keluar, dia duduk balik dekat dengan kawasan Kaabah tu. Duduk tunggu pula. Petang tu jumpa pula Sayyidina Ali. Tuan ni sebenarnya cari siapa ni? Tak ada siapa. Tidur mana malam ni? Tak tahu. Dia tidur rumah saya. Tak apa. Pergi tidur rumah dia. 3 malam tidur rumah Sayyidina Ali. Duduk malam ketiga Sayyidina Ali tak boleh sabar kan. Betul-betul tuan ni cari siapa? Cabak mai. Betul-betul ni cari siapa? Boleh tak kalau saya beritahu saya cari siapa, tuan boleh bagi tahu tak dekat saya siapa dia tu? Janji yang ni, janji. Kalau janji yang ni saya beritahu siapa. Dia pun ya, saya janji. Saya nak cari seorang lelaki yang mengaku nabi. Saya nak jumpa dia. Saya nak Ali punya seronok lah tuan-tuan. Dia kata apa? Confirm, saya jamin dia memang nabi. Oh, seronok lah nak cerita dia. Dia kata esok kita pergi jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Oh, dia punya excited lah tuan-tuan. Saya tak nak bayang lah malam tu memang tidak tak lena. Excited. Esok tuan-tuan sekalian pagi-pagi ni saya nak Ali pesan kat dia. Nanti kalau kita on the way nak pergi jalan ni, sekali kalau nampak apa-apa yang nampak macam suspicious sikit, mana ni? Nanti saya untuk berhenti, saya ikatkan tali kasut. Lepas tu kamu distance diri. Lebih kurang lah. Dia pun tuan-tuan sekalian saya. Lalu dia pun berjalan-jalan, tapi selamatlah akhirnya sampai jumpa Nabi SAW. Nabi SAW bila jumpa dengan Nabi SAW, Nabi ra'i lah. Ala wassalam, sebagainya. Kamu ni siapa? Saya Jundub bin Junadah. Kamu daripada mana? Ghifar. Sebut-sebut Ghifar, Nabi takbir. Allahu Akbar. Para sahabat takbir. Allahu Akbar. Tahu pasal apa? Ni kepala Samsing ni. Ini gangster besar ni. Kalau dia masuk Islam, subhanallah, kekuatan untuk Islam. Tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan sekalian, akhirnya dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bila mengucap orang hebat. Orang dia panggil apa? Ustaz Syamad dia panggil apa? Banyak orang belah-belah Kelantan Terengganu kata apa? Gedebe. Yang tu pok ni pandai ni. Gedebe saya mana mau duduk diam. Dia kata Rasulullah, Islam yang kita ni betul kat Islam ni kan betul lah. Betul pasal apa kita duduk diam, pasal apa kita sembunyi-sembunyi lagu tu. Mau tak sembunyi tuan-tuan, tunjuk sikit, nampak cenderung dengan Nabi, kena tangkap, kena seksa, semua duduk diam-diam aja. Dia kata kalau betul dia duduk diam-diam. Boleh tak Rasulullah, saya nak pi bagi tahu kata saya ni masuk Islam? Saya kata tak payahlah. Tak apa Rasulullah, bagi saya pi tunjuk kat orang kata saya ni masuk Islam. Boleh Rasulullah lah. Rasulullah pun tak boleh nak halang dia. Dia pi dekat dengan Kaabah, dia pi mengucap tu. Ni orang ahli Mekah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Depa tak tunggu dah tuan-tuan, tangkap belasah pupak sebagainya, berdarah-darah muka. Mai tolong dia siapa? Al-Abbas ibni Abdul Muttalib, pak saudara pada Nabi SAW. Tarik dia. Hampa tahu tak hampa pukul siapa ni? Ini tukar pi translate pi bahasa utara. Translate bahasa. Hampa tahu tak pukul siapa ni? Ini ni kalau hampa duk pi berniaga, duk pi berjalan ni, lalu kat tempat dia, hampa pukul dia, nanti hampa tak lalu kat situ. Kan Ustaz Syamad ni kelompok Ghifar ni, jangan main-main. Dia pun lepaskan dia. Esok dia pi buat lagi sekali. Dia pi lagi sekali kat Kaabah, dia tak heran lah tuan-tuan Ustaz Syamad. Lalu subhanallah tuan-tuan, Ustaz Syamad lagi sekali dia kena, Al-Abbas juga selamatkan dia. Akhirnya tanya Nabi SAW apa nak buat, dan akhirnya Nabi kata pergi balik dekat kampung kamu dan ajak dia masuk Islam. Dan salah seorang yang masuk Islam tuan-tuan melalui dia, tahu siapa? Besar jasa dia, nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nak cerita tuan-tuan Ustaz Syamad, waktu tu syair Salih ala Muhammad tuan-tuan. Jadi bila Nabi SAW waktu tu orang yang hebat syairnya, maka dia diangkatlah masyarakat, orang pandang hebat. Maka tuan-tuan sekalian, Allah turunkan mukjizat kepada Nabi SAW yang hebat, jauh lebih hebat daripada syair-syair orang Arab tu. Nama dia apa? Al-Quran. Tuan-tuan tahu tak ni, Nabi Musa AS wafat, tongkat dia ada. Tongkat dia duduk kat mana? Tongkat Nabi Musa AS dalam kitab-kitab tafsir cerita tentang satu kotak nama Tabut. Tuan-tuan tahu kotak Tabut ni? Kotak Tabut ni tuan-tuan diserahkan kepada sallallahu alaihi wasallam Muhammad Talut. Tuan-tuan kenal Talut? Tuan ni faham ke cerita apa ni? Tanya. Tuan-tuan, satu hari kisah dia. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, sallallahu alaihi Muhammad, tempoh sekian lama dah tak ada para nabi lah. Tak ada para nabi. Yang tinggal seorang wanita daripada keturunan Nabi, tinggal seorang perempuan ni, dia pregnant, mengandung, suami dia dah mati. Suami mati, tinggal dia mengandung. Kira mengandung ni last lah, sebab keturunan Nabi SAW
suami dia yang mati tu, keturunan Nabi, keturunan para Nabi daripada Bani Israel, daripada Nabi Musa tu, suami dia meninggal dah, tinggal perempuan ni, isteri kepada Salih Samad ni yang mengandung. Maksudnya lepas ni tak dapat dah. Kalau yang ni dapat anak perempuan, habis dah, putus. Faham tak ni? Maka mereka pun ambil tuan-tuan kuarantin perempuan ni, jaga Salih Samad. Akhirnya berkat doa bersalin anak laki-laki. Mereka bagi nama Syamwil. Bila dapat anak laki-laki tuan-tuan, dia ni daripada Nabi, daripada kalangan para Nabi. Dia pun membesarlah dalam kelompok satu kaum yang tuan-tuan sekalian Salih alaihi Muhammad, kaum itu diserang oleh satu kelompok yang lain yang badan mereka besar-besar macam raksasa. Yang ketuanya tuan-tuan nama Jalut. Lalu mereka pun tak boleh nak tahan dah, tak boleh nak sabar dah dengan Jalut ni dia buat jahat. Jalut buat jahat. Macam sesuai nama tu kan. Tuan sekalian semua, sorang habis kampung-kampung, rampas, hantar apa semua sebagainya, mereka tak boleh sabar dah. Lalu mereka minta kepada Syamwil, wahai Nabi, tolong Ustaz, hantar dekat kami, minta kat Tuhan supaya bagi dekat kami seorang raja. Kami nak taat kat dia supaya raja ni boleh bawa kami ni pi lawan tu Jalut tu. Lalu Syamwil kata apa? Ustaz pergi ikut hangpa minta, tapi perang, Allah suruh perang, hangpa tak mau pi. Dia kata kami mesti pi punya. Ni tanah-tanah kami, rumah kami kena rapah, kami kena halau apa semua, kami mesti pi punya. Lalu tuan-tuan, subhanallah, tiba-tiba Syamwil mengangkat seorang laki-laki daripada kalangan penduduk situ yang namanya Talut. Bila angkat Talut, oh tak boleh terima, orang ni kami tak mahu, orang lain tak apa lagi, orang ni tak boleh. Pasal apa? Pasal dia ni bukan daripada keturunan Nabi, bukan daripada keturunan bangsawan. Dia ni orang miskin, tukang duk sama kulit ni, tugas dia. Saya cakap cuma handsome sikit. Handsome sikit, cerdik sikit. Yang lain tak, bukan daripada geng kami tak mau terima. Hari tu suruh, hari tu minta, dah bagi tak mau pula. Dia kata apa? Buktikan, kata dia ni pilihan Allah. Tak apa, bukti dia nanti tabut tu akan serahkan pada dia. Tabut ni satu peti yang selepas kewafatan Nabi Musa, dia menjadi satu kebanggaan daripada Bani Israel. Ni benda yang mereka sangat bangga. Kalau cerita apa Bani Israel ada? Bani Israel ada tabut, oh jangan main-main. Tu hebatlah maksud dia. Sampai ke tahap dulu waktu mereka pegang dengan kitab Taurat, pergi perang mana pun semua menang, perang mana pun semua menang. Sampai mereka mula jauh daripada kitab Taurat, waktu tu Allah mula bagi kekalahan. Dan bila kalah saja tuan-tuan, kemuliaan mereka ni dirampas. Siapa rampas? Musuh rampas, ambil tabut tu buat pelari. Maksud tu mereka tuan-tuan sekalian dah hancur dah, maksud dia habis dah. Benda paling mulia sekali orang dah rampas dah. Faham tak? Kemudian tuan-tuan, yang rampas ni pula orang yang syirik pada Allah. Mereka sembah berhala. Bila sembah berhala, dalam kitab tafsir sebut, kitab Ibnu Kathir, dia kata Ustaz Syamad, mereka ambil tabut ni pergi letak di bawah berhala tu. Berhala duduk atas, tabut tak bawah. Duk esok tengok tabut duduk di atas, berhala duduk bawah, duduk atas kepala berhala tu. Dia buat tak puas hati ya. Siapalah dia pergi buat kerja ni, pergi angkat motak atas kepala Tuhan kita apa sebagainya. Tak puas hatilah dia. Esok dia pindah balik tak ke bawah. Duk bangun esok tengok duduk atas kepala berhala dia pula. Marah dia tuan-tuan, tak bawah paku. Paku seal kat bawah tu supaya tak naik. Duk esok tuan-tuan bukan naik ke atas, habis hancur meletup dengan bara-bara apa semua, terpelanting habis semua, tinggal tabut tu je. Dia kata tak boleh dia ni. Ini sumpahan apa ni? Lalu tuan-tuan sekalian saya umat, depa ambil tabut tu, Salih alaihi wasallam tuan-tuan, depa pi letak kat satu kampung. Letak kat satu kampung tuan-tuan sekalian, habis kena wabak, mati habis orang kampung tu. Oh, tak boleh jadi dia kata. Lalah tuan-tuan sekalian saya umat, ambil letak atas Salih alaihi Muhammad apa ni, kereta lembu, tak atas kereta lembu ni, 2 ekor lembu bawa pergi. Pesan kat lembu tu, ni pergi hantar balik kat Bani Israel. Buh, dia kata, faham. Cerdik dia. Dia pun bawa pergi sampai kat Bani Israel. Dalam perjalanan tu, siapa yang teringin nak ambil peti tu, ada dengar kata lembu apa duk bawa tu, tabut milik Israel tu, Bani Israel tu, nak pergi ambil, siapa dekat je mati. Dia kata, oh tak berani. Sampai kat Bani Israel tuan-tuan sekalian, Salih alaihi Muhammad, lembu tu pun terlepas daripada tali dia, dan mereka pun balik, tinggallah kotak tabut balik kepada Bani Israel. Dan yang angkat dia pi serah balik kepada Talut ialah para malaikat. Disaksikan oleh orang-orang ni, penduduk semua ada saksi ni, diangkat bawa pi puk tak atas Salih alaihi ribaan Talut, nak buktikan Talut ini adalah pilihan
Allah. Tu pun tak beriman, tak ikut. Nak kata Bani Israel ni. Lalu subhanallah tuan-tuan tahu, sampai satu hari Talut kata apa? Jom, yang minta sangat hari tu, jom kita pergi lawan Jalut. Jalut ni dah pergi lawan. So Jemaat, dah lah, okey tak apa, 80,000 orang ikut. Ramai 80,000 ni, 80,000 orang ikut. Jalan, panas, suasana panas, kering, kontang sebagainya ni. Sebab sampai Talut pesan dekat tentera-tentera dia, nanti akan sampai lagi ada satu sungai. Sungai ni nama Sungai Syariah. Jemaat, akan sampai satu sungai, satgi jangan siapa pun pi minum air daripada sungai tu. Jangan siapa pun minum air kecuali satu teguk aja, satu cebok aja boleh minum. Jangan lebih pada tu. Pasal apa tuan-tuan? Tak tahulah. Para nabi ni tuan-tuan, bila dia suruh apa-apa tuan-tuan sekalian, alim ulama kan suruh apa-apa, dia bukan pakai akal dia. Wahyu daripada Allah, ilham daripada Allah untuk kebaikan. Tu pun satu sungai, tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau seorang satu cebok 80,000, cerah sungai tu. Tuan pegang tuan. Tapi subhanallah, ujian sungguh. Waktu dia pesan kata jangan tu, semua okey, tak ada masalah, insya-Allah. Satu cedok je, okey, tak ada masalah apa, kami dengar je. Tuan-tuan sekalian, berjalan dengan panas apa semua tuan-tuan sekalian, sampai tengok sungai dengan panas, dengan kering, dengan dahaga. Tuan-tuan agak apa dia buat? Terjunlah, berenang lah tuan-tuan, berenang lah apa semua, minum lah, bukan main tuan-tuan sekalian. Daripada 80,000 yang pi, tuan-tuan, hanya 313 saja yang taat. Nabi sebut jumlah dia sama macam ahli Badar, 300 orang lebih lah. Daripada 80,000, tuan-tuan boleh bayang tak Ustaz Syamad tuan? 300 lebih lah. Salih Syamad. Yang lain Nabi kata apa? Tak boleh pergi dah. Bukan daripada kelompok aku orang ni, maksud tak boleh ikut dah. Dan Allah campakkanlah hati dia apa? Campaklah hati dia rasa tak seronok, rasa kalah, rasa satgi kalau pi, satgi kalah, satgi kalau pi, satgi mati. Tinggal tuan sekalian, 300 pi. Pi sampai tuan sekalian, tengok tentera Jalut 200,000 orang lebih. Nak lawan 300 orang. Tuan-tuan, Allah Muslimat, tapi duk ingat kita, dah Allah boleh bagi menang pada siapa yang dia nak. Jumlah tu bukan, jumlah tu hanya sekadar jumlah, tapi kemenangan Allah bagi. Semangat dia, Pak. Lalu Talut kata, siapa yang boleh bunuh Jalut ni, dia jadi menantu aku. Semangat lagi kita. Talut kata, siapa boleh bunuh Jalut ni, dia jadi menantu saya. Pekat-pekat dah pilah tuan-tuan sekalian nak lawan. Dalam ramai-ramai ada seorang budak. Dia tuan-tuan tak ada senjata apa, yang dia bawa lastik je. Lastik dia bawa, kan? Orang utara cakap terbih. Terbih dia bawa lastik je. Dia ambil plastik, dia ambil batu, bismillahirrahmanirrahim, lepas cuk pak, kena tiga biji batu, tumbang raksasa ni mati. Dan akhirnya dia jadi, saya sembah tuan-tuan, menantu kepada Talut. Siapa budak lelaki ni? Nabi Daud alaihissalam. Itu kisah dia. Nak cerita apa? Tongkat Nabi Musa alaihissalam, selepas wafat dia, dalam kitab sirah cerita tongkat Nabi Musa selepas wafat Nabi Musa duduk tersimpan dalam tabut tu. Tongkat Nabi Musa ni yang jadi ni, yang jadi ular ni, dia tersimpan dalam tabut. Lagi apa yang tersimpan dalam tabut tu? Mushaf Salih alaihi Muhammad daripada Taurat ada dalam tu. Sebagian ulama sebut ada juga dalam tongkat Nabi Harun, abang ataupun saudara kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada juga pakaian Nabi Musa dan pakaian Nabi Harun duduk dalam tu. Sebagian yang lain kata apa? Di sana juga ada piring manna. Tahu mana? Piring manna. Manna ni apa? Makanan yang turun daripada langit kepada Bani Israel yang sesat 40 hari tu. Ingat tak Ustaz Syamad? Tuan-tuan tahu tak saya duk cerita apa ni? Boleh faham? Tahu. Fokus sangat tu. Ni al-manna tu, bekas dia ada dalam tu. Simpan sejarah. Ni bukan senang piring turun daripada langit ni. Ada sebagian kata apa Syamad? Bukan setakat piring dia, dengan al-manna tu sendiri, saki baki dia pun masih ada dalam tu.
Tuan-tuan, tersimpan dalam tabut. Tuan-tuan nak cerita dah. Baik tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah sekalian, doa ini dipanjatkan oleh ahli-ahli sihir Firaun yang beriman kepada Allah. Sejurus peristiwa sihir-sihir mereka dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa AS. Mereka menerima ugutan daripada Firaun yang marah dengan tindakan mereka mengikuti Nabi Musa AS. Allah menukilkan kisah ini dalam firman-Nya ayat 123 sampai 126 surah Al-A'raf. Saya baca apa ni, saya dia punya maksud dia. Firaun berkata, patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu? Firaun kata, patutkah hampa ni nak beriman dekat Musa tu sebelum aku bagi izin kat kamu? Maka sesungguhnya perbuatan ini, kata Firaun, adalah satu muslihat yang telah kamu rencanakan dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya darinya, maka kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu secara berselang, kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semua. Ini ancaman daripada Firaun kepada ahli sihir dia. Kemudian lalu ahli sihir itu menjawab, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qalu inna ila rabbina munqalibun. Ali sihir jawab, sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kembalinya kami. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad, dan tidaklah engkau wahai Firaun marah dan bertindak menyiksa kami melainkan kerana kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika sampainya kepada kami. Lalu mereka pun berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Salli ala sayyidina Muhammad, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran kepada kami dan wafatkan kami dalam Islam, yakni berserah diri kepada kamu. Baik, saya nak sambung tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Kisah salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Musa dan Firaun. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengajak Firaun menyembah Allah. Ketika itu Musa ditemani oleh Nabi Harun. Firaun adalah gelaran bagi raja-raja purbakala. Jadi gelaran Firaun ni bukan nama dia Firaun, itu gelaran. Gelaran. Macam Najashi. Najashi itu gelaran. Nah, kita di sini panggil Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, macam itulah. Gelaran, bukan nama dia. Lalu ketika bertemu dengan Firaun, Nabi Musa menyeru Firaun untuk menyembah Allah. Namun Firaun tidak memperdulikannya. Firaun juga marah kerana Nabi Musa tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Kerana itu dia ingin memenjarakan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, dia ni hebat tuan-tuan. Dia kata, ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan kamu yang paling tinggi. Waktu dia buat tuan-tuan sekalian piramid-piramid yang besar, nak tunjuk kekuasaan dan kehebatan dia. Solat Jumaat tuan-tuan, dan dia suruh semua mengaku dia sebagai Tuhan. Hebat tuan-tuan sekalian. Nah, Firaun ni tuan-tuan dalam riwayat cerita tak pernah sakit. Sakit tak pernah, demam tak pernah. Solat ala Jumaat tuan-tuan, bersin pun tak pernah. Nak cerita hebat dah. Faham ni maksud Jumaat? Lalu subhanallah tuan-tuan, solat Jumaat pasal apa? Dia panggil istidraj. Istidraj ni satu kelebihan yang Allah bagi kepada orang yang Allah benci. Dia nikmat, dia macam nikmat, dia berasa macam hebat. Kadang-kadang tuan-tuan kita bukan sedar Allah bagi kita. Kita kalau Allah uji kita dengan musibah, kita berasa. Tapi bila Allah uji dengan kita dengan nikmat, tuan-tuan, kita lupa. Allah uji kita dengan musibah, kita berasa, oh tahu ni Allah sedang uji aku, Allah uji aku. Tapi bila Allah uji kita dengan nikmat, kita tak tahu kata tu ujian. Dan dengan nikmat tu kita makin jauh daripada Allah. Itu nama istidraj. Hati-hati tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu istidraj ni apa? Dulu dekat dengan Allah, dapat nikmat ni, kita makin jauh pada Allah. Itu istidraj. Dulu kita rapat, dulu duk rajin main semayang, dulu boleh pergi semayang jemaah, dulu boleh semayang, boleh jadi imam, kadang boleh jadi tok bilal, jadi semua dapat. Tapi bila dapat nikmat tu, masjid tak main dah. Nak pergi buat ibadat susah dah. Dan sekalian bersama, kita nak buat ibadat makin susah. Itu bukan nikmat, itu istidraj. Tuan-tuan jangan rasa hebat dengan rezeki yang tuan-tuan dapat. Tuan-tuan jangan rasa nikmat, rasa hebat dengan apa yang tuan-tuan ada. Tuan-tuan ingat, Firaun dulu tuan-tuan sekalian bersama, lagi hebat. Sakit pun tak pernah, bersin pun tak pernah. Apa tuan-tuan rasa tuan-tuan banyak duit, maksudnya tuan-tuan boleh jadi orang hebat. Tuan-tuan, Firaun tu kaya sekaya-kaya manusia. Qarun lagi kaya. Saya semat, tapi Allah azab dengan azab yang paling berat.
Faham tak Ustaz Ahmad? Jadi subhanallah Ustaz Muhammad. Lalu Nabi Musa kata kepada Firaun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan daripada Tuhan semesta alam. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata daripada Tuhan kamu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersama denganku. Firaun menjawab, jika benar kamu membawa suatu bukti, maka datangkan bukti itu jika betul kamu termasuk orang yang benar. Surah Al-A'raf 104 dengan 106. Kalau betul kamu ni wakil Tuhan, tunjuk kat aku bukti. Dia kata, tunjuk kat aku bukti. Salih alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat lah, Nabi Musa ni tuan-tuan, Firaun bela dia. Firaun bela dia. Daripada kecil bela. Waktu tu bila tahu-tahu kata ada seorang daripada Bani Israel nanti bila besar nak bunuh dia. Besar nak bunuh. Dia suruh semua budak-budak kecil, ada anak-anak laki-laki semua bunuh semua. Tapi Nabi Musa AS Allah selamat, bubuh mak dia buh dalam satu bekas, hanyut pergi sampai dekat Salih Selamat tuan-tuan, sampai dekat istana Firaun. Yang ambil Asyah, isteri Firaun ni. Ambil Salih Selamat tuan-tuan. Dia mula-mula dia takut juga, kok budak ni lah kot. Dia kata tak apalah, kita belalah budak ni bagi jadi elok-elok. Kok yang lain kot lagi depa belah-belah suruh lawan kamu tak apa. Yang ni kita belah sendiri, takkan dia nak bunuh kita kot. Logiknya ada juga. Dia kata, mari kita tengok kok lah dia ni pilihan daripada Tuhan, mari kita tengok. Bagi dekat dia api satu, bagi dekat dia pisang tu. Suruh dia pilih. Kalau dia ni budak yang terpilih ni, dia mesti akan ambil pisang, dia tak ambil api. Budak baby kan, dia pun tak pisang, tak api. Tuan-tuan, Ustaz Ismat, Nabi Musa tu memang nak pegang pisang dah, nak ambil pisang dah, malaikat tepih tangan dia, suruh pergi ambil api. Ambil api, buka mulut. Tu yang Nabi Musa AS mulut dia lisan dia tak jelas. Pasal apa? Pasal waktu kecil dia pernah kena dengan api dekat mulut dia. Jadi orang translator dia siapa? Translator dia Nabi Harun AS, saudara dia. Tu kisah dia. Lalu tuan-tuan sekalian, tapi walaupun dia dipelihara oleh Firaun, dibelak oleh Firaun, tapi bila dapat perintah Allah, dia kena nasihat Firaun. Boleh dia kata apa? Firaun kata apa? Aku belah hang pada kecil. Tengok ni, aku belah hang pada kecil, bagi hang makan sampai besar ni. Saya cakap kita kalau lagu tu lah kot lah. Nak nasihat siapa ni? Ni pak hang sendiri kot. Ni kalau aku tahu hang nak nasihat aku macam ni, aku cekik daripada kecil. Pak kita. Atau saya nasihat aku lah, aku ni makan garam dulu pada hang tu yang darah tinggi tu. Katakan saya mak tak, bila sampai satu tahap kena nasihat, dia tak kena nasihat, tapi bil hikmah, dengan hikmah. Tuan-tuan Salih Selamat. Lalu Salih Selamat dia kata, tunjuk kat aku bukti. Kemudian Nabi Musa menunjukkan mukjizat yang ada padanya. Firaun berkata, Salih alaihi Muhammad, ketika tongkatnya dilemparkan, dia berubah menjadi ular. Ketika selain daripada itu, Nabi Musa masukkan tangannya ke dalam ketiaknya. Lalu ketika tangan dikeluarkan, tangannya berubah menjadi putih berkilauan. Tapi bila tengok mukjizat tu, dia kata apa? Dia kata ni sihir pula dah. Dia kata apa? Oh tu sihir aja. Saya cakap semua orang boleh buat. Ni semua ni geng-geng sihir tu ada, semua boleh buat. Lalu Salih alaihi Muhammad tuan-tuan, dia pun bawa tuan-tuan suruh daripada Salih alaihi Muhammad, apa ni ahli-ahli sihir yang ada tu, ahli-ahli sihir negara ni, semua mai. Hari ni kita nak buat challenge. Dan Allah cerita peristiwa tu berlaku pada waktu duha. Pasal apa waktu duha? Pasal yang dilempar tuan-tuan, tengok National Geographic. Tuan silap Muhammad. Tuan-tuan tahu tak waktu tu apakah bahan yang paling banyak digunakan? Waktu tu Salih Muhammad kan. Bahan apa dia panggil? Salih Muhammad. Yang macam aluminium yang bubuh dalam apa? Termometer tu. Mercury. Banyak guna mercury. Tuan-tuan tengok National Geographic dia cerita. Sampai ke tahap depa awet mayat pun depa masukkan mercury. Depa guna tu dah sekali sebab ni nak untuk mungkin tak tahu waktu tu apa. Akhirnya tuan-tuan memudaratkan diri depa sendirilah. Saya cakap tuan, banyak guna mercury. Dan kilauan ni tuan-tuan nampak dia bergerak-gerak tu pada waktu duha. Cahaya matahari terang waktu tu. Tuan-tuan, lalu subhanallah dia panggil semua Musa Ismat daripada tukang-tukang sihir Firaun ni, semua berhimpun ramai-ramai Salih alaihi Muhammad. Dan waktu tu Salih alaihi Muhammad pakat semua bawa dia punya sihir-sihir masing-masing. Dan Firaun kata, dan Allah sebut, maka tak kala Nabi Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat, kami yang nyata, mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami belum pernah mendengar seruan seperti ini pada nenek moyang kami yang terdahulu. Surah Al-Qasas ayat 36. Lalu Nabi Musa AS pun menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika tongkat itu menjadi ular yang jelas dan nyata.
Dan dia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu tangan itu menjadi putih bersinar-sinar bagi orang-orang melihatnya. Pemuka Fir'aun lalu berkata, sungguh orang ini, yakni Musa, adalah ahli sihir yang mahir. Fir'aun menuduh Musa sebagai ahli sihir. Fir'aun minta kepada Nabi Musa untuk melawan ahli-ahli sihir kerajaan Fir'aun. Pada waktu yang telah ditetapkan, Nabi Musa, ahli-ahli sihir yang datang dari seluruh Mesir, dan banyak lagi yang lainnya berkumpul di lapangan. Ahli sihir memperlihatkan kemampuan terlebih dahulu. Mereka melemparkan tongkat-tongkat masing-masing. Tongkat-tongkat tersebut menjadi ular-ular yang kecil. Tiba giliran Nabi Musa, baginda melemparkan tongkatnya. Muncullah seekor ular yang sangat besar. Ular besar itu memakan ular-ular kecil yang ada di macam cerita dekat tadi kau. Ni, syok. Salih alaihi wasallam. Lalu tongkat-tongkat besar itu pun makan semua tongkat-tongkat ular ular yang besar tu makan semua ular-ular yang kecil tadi ni. Salih alaihi Muhammad. Para ahli sihir sangat terkejut. Wajah mereka pucat lesi melihat keadaan tersebut. Mereka mengaku kalah dan hina dengan kejadian tersebut di hadapan mereka. Amat mustahil perkara itu berlaku disebabkan oleh sihir. Dia tahu dia orang sihir. Dia berkata, jenis main makan-makan ni tak boleh jadi ni. Ni takat dia main tunjuk-tunjuk gitu, ringgut-ringgut gitu, gerak-gerak tu ada logik juga. Tapi ni sampai makan telan ni bukan dia ni. Ni bukan sihir lagi ni. Lalu tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf 115 hingga 119. Salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya, para ahli Fir'aun pun menjadi insaf. Mereka yakin bahawa Nabi Musa benar-benar utusan Allah. Kemudian mereka menjatuhkan diri dan bersujud kepada Tuhan Nabi Musa. Waktu tu tengok-tengok dia kata, ini bukan main-main, ini memang Nabi yang dia berkata. Lalu mereka pun semua sujud kepada Allah. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, iaitu Tuhan Musa dan Harun. Mendengar hal itu, Fir'aun sangat marah. Dia menyatakan peristiwa tersebut adalah tipu muslihat Nabi Musa dan perancangan sama-sama mereka nak menjatuhkan Fir'aun. Dia kata, aku tak mengizinkan kamu untuk beriman kepada Tuhan Musa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad kata Fir'aun, untuk beriman kepada Allah, kami tak perlu izin kepada kamu, wahai Fir'aun. Fir'aun semakin marah. Aku akan potong tangan dan kaki kamu secara bersilat. Kemudian aku akan salib kamu. Lalu Salih Fir'aun bermaksud memotong tangan kanan dan kaki kiri, atau tangan kiri dan kaki kanan para ahli sihir dan menyalib mereka. Para ahli sihir menjawab, sungguhnya kami akan beriman, kami akan kembali kepada Tuhan kami. Engkau menyeksa kami untuk membalas dendam kepada kami yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Para ahli sihir menyedari keselamatan mereka terancam, lalu mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana ma'al muslimin. Wahai Tuhan kami, limpahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan kami dalam keadaan beriman. Setelah itu Fir'aun memerintahkan pengikutnya untuk menyalib para ahli sihir tersebut. Para tukang sihir disalib pada kayu yang diletakkan di pokok-pokok kurma di terbing sungai Nil. Disebabkan peristiwa ini, makin ramai yang meyakini ajaran Nabi Musa di kalangan Bani Israel. Demikian disebut ulama, ahli sihir Fir'aun datangnya di pagi hari sebagai musuh Nabi, dan di petang harinya kembali kepada Allah sebagai syahid di sisi Allah. Dan itu kisah dia. InsyaAllah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada ayat yang berikutnya, doa yang berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, doa masih daripada kisah yang terkandung dalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi Musa dan Fir'aun. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.